Ini menunjukkan suatu mukjizat yang baru hari ini orang baru nak tiru. Dah apatah lagi anak-anak kita bawa di sini nak bergaul dengan mukjizatul kubra yang amat besar ini, tuan-tuan. Sebab itu para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, antara yang merupakan rahsia di antara banyak rahsia Allah Subhanahu Wa Taala turun ke dunia ni, urut-urut potong inilah, tuan-tuan puan-puan. Al-maklum sahajalah, tuan-tuan, bila kita bangun pagi, celik sahaja mata tengok bukit tersergam indah. Fahamkah kita tujuan apa Allah buat bukit Bukau? Orang kata bukit Bukau sebagai pasak bumi, sebagai paku bumi. Kalau begitu, mengapa bukit tinggi? Ada juga bukit yang rendah. Ada yang lengkok, ada yang lurah, ada yang mendatar, ada yang melengkong. Ini rahsia yang sampai sekarang manusia tidak memahami lagi. Bila kita naik kapal terbang, tuan-tuan, jemaah haji, para hujaj, lalu saja ibu bapa rahimakumullah, melintasilah bila naik kapal terbang ni, kita tengok kadang-kadang bila lepas daripada sempadan Sri Lanka dan sebagainya, kita akan dapat melihat bagaimana keindahan alam di atas sana, yang mana para hadirin kita tengok suatu pemandangan benar-benar mengkagumkan hati. Kita berada di atas awan, kita hendak ke bawah, kita tengok, Masya Allah, awan ini macam kekabu, macam kapas para hadirin. Bukan main comel, bukan main cantik, sama rata belaka. Seolah-olah ada orang yang meratakannya semua sekali. Subhanallah, Maha suci Allah. Inilah kerja Tuan punya dunia. Allahu Akbar. Apakah rahsia yang terlalu banyak, tuan-tuan puan-puan, sebenarnya yang masih kita tidak ketahui perkara tersirat balik yang tersurat, yang di muka bumi, yang di atas bumi, yang di dalam langit, di atas langit. Bahkan dengan rumput rampai pun kita tak tahu Allah Ta'ala jadikan juga. Hatta tuan-tuan bapa rahimakumullah, buat apa Allah Ta'ala buat rumput, buat apa Allah Ta'ala buat lalang. Takkanlah Allah Ta'ala yang maha cerdik, tuan-tuan, buat benda-benda yang tidak ada faedah. Tetapi para hadirin, kita yang bodoh ini sendiri, kita tak terfikir nak buat lalang ni, buat kerja menebih aja, pantang naik, tebih balik. Tetapi Allah adalah yang maha bijaksana. Sudah tentulah tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala buat ada hikmah belaka, cuma terletak di atas kerajinan kita atau tidak rajinnya kita di dalam mencungkil rahsia dan analisis dalam masalah-masalah ini. Walaupun begitu para hadirin, manusia ni Allah Ta'ala buat dalam keadaan tabiatnya suka bertanya-tanya. Dia suka menengok-nengok benda yang dia tak faham. Bila orang cakap PKLM, PLKM, dia tak tahu apa ke benda tu. Bila orang cakap, tuan-tuan perempuan, semayang istikharah, mungkin ada yang jarang dengar. Dia mengintai-ngintai apa ke benda semayang sunat istikharah ni. Bila ada pula yang menyatakan benda-benda baru, sebagaimana bahasa-bahasa yang kita dengar sekarang, taksub dan sebagainya, mungkin orang bertanya-tanya apa itu taksub dan sebagainya. Maka perangai manusia ni kadang-kadang dia memang suka, tuan-tuan, untuk bertanya. Sebab itu kalau orang kampung, tuan-tuan, saya orang kampung, pagi-pagi dia suka jenguk-jenguk keluar. Dia nak tengok, melihat, bertanya-tanya apa berita, apa khabar orang kampung. Kalau orang bandar, tuan-tuan, dia pagi tak menjenguk-jenguk keluar rumah, tapi cukup dia mengambil paper dan surat khabar lama di depan halaman rumahnya yang dicampakkan oleh mereka-mereka yang bekerja sebagai penghantar surat khabar. Surat khabar kita kiranya nak bertanya khabar hal dunia, jenguk di Eropah, jenguk di Iraq, jenguk di Riyadh, jenguk di mana-mana negara, Indonesia, Filipina, Thailand, termasuk berita-berita di dalam negara kita Malaysia yang kita cintai. Maknanya para hadirin, kalau kita tidak reti, carilah tempat untuk memahamkannya. Antara lain tidak bukan, ayo kepada seluruh warga kita yang hadir pada malam ini yang masih belum menghantar anak-anak mereka, yang masih belum bercita-cita untuk menjadikan anak mereka, belum terbuka hati nak menjadikan anak mereka sebagaimana seorang imam yang muktabar, yang hafiz, yang kita kalau boleh kita semayang menangis di belakang Imam Al-Haramain di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Al-Syarif. Begitulah hendaknya tuan-tuan perempuan, anak didik kita, kita hantar anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita hantar ke sini tuan-tuan perempuan. Janganlah hendaknya ibu bapa rahimakumullah, sedari kita dah tahu dah, gigi makin gugur, mata makin kabur,
uban berterabur, pipi sudah kendur, yang menunggu lubang kubur, baru kita terfikir nak pergi untuk mengaji ataupun mengajarkan Quran kepada orang lain. Kadang-kadang saya melihat tuan-tuan, menitis air mata hati kita melihat bagaimana anak-anak kecil yang duduk di sini waktu anak solat di atas tadi, dia bertasbih Quran dengan sahabatnya sebelum dia memperdengarkan bacaannya, menunjukkan kesungguhan mereka yang ditanamkan oleh guru-guru mereka yang mursyid di sini, insya-Allah. Kesan tarbiyah yang amat baik, yang amat barakah, tuan-tuan ibu bapa rahimakumullah. Melentur buluh biar dari rebung. Jangan besok tuan-tuan dah tua-tua barulah kita nak mengaji. Mulalah lidah dah mula keras. Mula tuan-tuan perempuan kalau orang utara, logat utara, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, dia jadi besar suara dia. Bunyi orang Kedah. Mungkin orang Kedah ni dalam bab Quran yang dia paling hebat tuan-tuan. Tentang mana tuan-tuan? Dia boleh sebut ain dengan bagus. Pasal apa? Huruf ain ni kadang-kadang orang lain payah nak buat. Orang Kedah paling mudah. Pasal mereka selalu sebut ayak tuan-tuan. Kita sebut air. Ayak. Tu ain tu dah melekat tu tengah-tengah huruf halkum tu. Juga kalau kita tengok para hadirin, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin ada orang Minangkabau yang mengajar anak-anak dia mungkin dengan cara yang masih tidak mengikut Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab lahjah Quraisy. Mereka mengajar anak-anak dia dengan cara-cara yang lebih berat kepada arena Minangnya. Mungkin juga kalau orang Jawa mengajarnya dengan bahasa Jawa. Mari nak kemari kau, ikut bapak ya. Bunyi macam mana pak? Yang kau dengar kau baca ya. Lam seper lam, wow medu medu, lam potong lam, alhamdulillah. Mempertahankan kejawaannya. Makna tidak kena para hadirin sekalian, melainkan bacaan Al-Quran ini perlu diambil secara talaqi dan musyafahah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Jibril, yaitulah menghafaz Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran sehingga benar-benar tersimpan di dada Rasulullah yang merupakan Sayyidul Hufaz, yaitu ketua segala para hufaz di atas dunia ni, tidak lain tidak bukan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itulah di dalam ayat yang ana bacakan dalam surah Hud ayat pertama tadi, bermacam-macam cara Allah Ta'ala gunakan supaya manusia berselera untuk terima Al-Quran. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi menyatakan Alif Lam Ra, kitabun, yang bermaksud Quran ini adalah kitab. Makanya tuan-tuan, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, kadang-kadang tuan-tuan, kita orang Melayu Islam ni tuan-tuan, dia hormat kepada, kadang-kadang ada dua. Dia boleh kata di atas anjung rumah yang diletak di atas para tu kadang-kadang ada buku-buku. Kadang-kadang dia letak kitab-kitab. Dia boleh beza mana kitab, boleh beza mana buku-buku. Sebab mereka adalah orang-orang yang terdahulu yang mengerti akan menggunakan bahasa dengan baik. Sebab itulah kalau kita tengok di atas almari rumah kita ada orang panggil buk, ada orang panggil kitab, ada orang sebut kitab ilmu hisab, ada orang panggil geografi book, ada orang panggil buku ilmu kedoktoran, ada orang panggil buku ilmu kesihatan, buku ilmu sains, ilmu teknologi. Walaupun buku itu bertambun-tambun, dia tidak panggil kitab sains, dia tidak panggil kitab geografi, tetapi dia panggil book of science, book geografi. Bila dia panggil kitab, camlah itu jenis yang datang dari langit. Kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tafsir. Maka mereka adalah orang-orang yang tahu membezakan antara buku ataupun berbeza dengan kitab. Para hadirin, kitab ini adalah satu perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai perkataan yang mulia, perkataan tuah yang diberikan khusus untuk benda yang datang daripada langit. Kalau kita tidak guna juga perkataan kitab untuk buku-buku kita, artinya kita tidak pandai menyusun perkataan. Macam kita panggil anak kita di rumah, tuanku. Kita panggil anak kita, namanya patut Mamat, kita panggil tuanku Mamat, kan tak kena tu tuan perempuan. Ataupun pada malam ini bapa rahimakumullah,
kita panggil tuan-tuan perempuan sepatutnya yang berbahagia, tapi kita panggil yang berhormat. Mana kata dari segi protokolnya tak kena. Begitu juga